استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم لي ولوالدي أصحاب الحقوق الواجبات علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات ونتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia Allah yang terus mengiringi kehidupan kita sampai saat ini, yang dengannya kita kekal Muslim, kekal beriman sampai saat ini. Moga-moga dengan iman yang ada ini kita gunakan untuk meneruskan kebaktian kepada Allah, menerusi ketaatan, kepatuhan yang tak berbelah bagi sebagai menandakan benarnya iman yang bertakhta di hati. Moga-moga ia akan bawa kita untuk terus bersama di atas jalan as-siratul mustaqim ini sampai ke akhir hayat kita. Kasih dan sahabat sekalian, insya-Allah hari ini kita sambung perbincangan berdasarkan teks manusia dan Islam masih persoalan mengenai implikasi ibadah yang benar. Apakah implikasi ibadah yang benar itu? Kita sebut sebahagiannya itu apa dia? Kata di pengarang, kalau benarlah ibadah kita itu semata-mata kerana Allah, maka dengan sendirinya dia merupakan satu penyataan kerendahan dan kelemahan hamba di hadapan Zat yang Maha Perkasa, sehingga menghancurkan setiap kesombongan hati dan takabur. Ini antara yang disebut. Kalau ibadah itu benar, antaranya apa? Akan terasalah kita ini rendah, akan terasalah kita ini hamba, dan serentak dengan itu maka hancurlah kesombongan, hancurlah ketakaburan. Hamba mana ni? Hamba daripada semua segi. Hamba daripada yang paling besar sampai paling kecil. Yang paling besar apa? Agung lah. Sampailah ke orang kampung tu kan. Semuanya akan tunduk, rasa rendah, rasa tak berdaya berdepan dengan apa yang Allah kata. Dan hancur segala kesombongan, segala ketakburan. Hancur ke tak? Macam tak hancur je kan? Macam sombong je kita ni kan? Buktinya apa? Bukti bila sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa makna sombong ni? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, mabana al-kibriya, apa makna kesombongan ni? Kan Nabi sebut apa? Nabi sebut benda yang paling penting untuk kita sedar. Dia kata al-kibri batarul haq wa ghamtun nas. Ini dua benda besar. Tanda ketakwaran paling besar, tanda kesombongan paling besar, apa kata Nabi? Pertama, tolak kebenaran. Dan kita tahu dah berkali-kali sebutkan, surah Al-Baqarah sebut, surah Al-Imran sebut, surah Kahfi sebut. Apa di antaranya kata dia Allah sendiri, al-haqqu min amri rabbikum. Kebenaran tu urusan Tuhan kamu. Benar tak benar tu urusan Tuhan kamu. Maknanya apa? Kamu nak tahu benar tak benar? Tanya Allah. Dapatkan maklumatnya daripada Allah. Nak tahu benar tak benar? Tindakan kita hari ini benar ke tak benar? Allah kata apa, kita buat apa. Kalau tak sama, konform, sombong, takabur, siap ke neraka. Sebab sebut Al-Quran apa?
Kita baca surah Az-Zumar. Surah apa? Surah rombongan syurga, rombongan neraka kan. Sebab apa ke neraka? Sebab sombong, takabur, tak percaya walaupun beriman. Allah sebut dua grup kan, dua rombongan, rombongan syurga, rombongan neraka ni. Allah kata apa? Bila kata malaikat, qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha. Sebabnya fabi'sa maswal mutakabbirin. Memang ini balasan orang sombong macam kamu. Apa kesombongannya kalau kita turun sikit ke dalam ayat tu pada action. Bila orang tahu ini Allah perintah Allah, ini yang Allah suruh, tak, kami ada pandangan lain, kami ada acuan lain, kami ada pendekatan lain. Contoh paling tegas sekarang. Tuan-tuan, ayat Quran kata apa? Ayat Quran kata Nabi sebut hadis Bukhari. Apa dia? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pangkal ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Ada tak siapa-siapa tak terasa yang dia tu beriman? Kata Imam Al-Qasir, bila sampai kamu baca ayat ni, kata dia maknanya apa? Sepatutnya semua yang beriman ni terasa. Apa yang terasa? Ini Allah panggil aku, Allah panggil aku. Ada yang tak terasa? Wahai mereka yang telah menuntun mak kilau, terasa tak? Yang dah tengok terasa tak? Siapa tengok mak kilau? Yang dah tengok terasa tak? Aku tengok dah. Kan? Kalau tak macam tu, ada wayar putih ke tu? Dah tak tahu apa yang kita buat. Jadi kata mereka, bila kamu sebut, kamu baca ayat ni apa dia? Kamu lah tu, kamu. Apa kamu? Allah perintah kamu. Sebab lepas itu kata dia, Al-Muqassir apa dia? Khitab daripada Allah. Setiap ayat yang mula dengan ya ayyuhallazina amanu, berikutnya adalah khitab. Khitab adalah perintah. Pertama Allah kata apa? Taqwa satu. Yang kedua, jangan mati kecuali Islam. Yang ketiga, pegang teguh tali ni. Tali apa? Tali ayat ni bermakna apa? Islam. Dan jangan berpecah, jangan pecah, jangan kamu buat kerja lain, yang kamu buat grup yang lain. Grup kamu grup muslimin, grup Islam. Hari ni apa berlaku? Kita pecah. Tuan-tuan, jangan kita rasa heran. Kita sambut malam hijrah. Dalam hijrah Nabi satu kan? Manusia. Kita sama malam hijrah, kita pecah. Aus, Hazrat bergaduh sebelum Nabi datang. Nabi sampai, zoom, jadi adik beradik Nabi satu kan. Aus plus Hazrat is equal to Ansar. Hilang Aus, hilang, habis, berkubur. Semua kabilah dari Mekah ni kan, Umar kabilah lain, Abu Bakar, zoom satu atas nama Muhajirin. Muhajirin campur Ansar, jadi apa? Surah Al-Mujadalah. Muhajirin campur Ansar is equal to Hizbullah, pasukan Allah. Kita pula pecah kan. Mula-mula satu pecah. Ingat tak sejarah pecahan ni? Pecah satu. Nun, Gua Musa bawa. Ingat? Nama dia? Semangat. Pecah satu. Zub pecah lagi. Siapa bawa pula? Abang PD bawa. Dah 3. Pecah lagi. Saya bawa. Abang Paguh bawa. Kan? Pecah lagi. Saya bawa. Ayah dia Langkawi bawa. Pecah lagi. Saya bawa. Anak dia muda bawa. Anak dia buah bawa. Pecah lagi. Saya bawa. Mamat Kota Raja bawa. Pecah lagi. Saya bawa. Orang Ampang bawa. Ingat? Apa nama dia? Dan dia tak ambil tahu, dia nak marah di tengah hari ni kan. Ini cerita besar ni. Cerita kata di para mufassirin,
Bila kamu pecah menandakan apa? Menandakan kamu hilang rahmat Allah. Perpecahan ini menandakan apa? Hilang rahmat. Bukan benda kecil. Ampang pecah dengan bangsa Malaysia. Pecah satu lagi. Nama dia apa? Saya buat pula. Tokoh-tokoh korporat pula nak buat juga. Kami akan bertahan di semua 222 parlimen. Yalah, ada duit kan. Ada korporat. Buat pula jamaah lain. Pecah lagi. Semalam ayahanda kita yang dah usia 93 tahun tu, 97 tahun, dia kata apa? Saya akan buat pula satu lagi. Satu lagi nak buat. Tuan-tuan bayangkan betapa hebat perpecahan. Mana pergi ayat ni? Ibadah kita jenis apa? Jenis taat ke, jenis rendah ke, jenis takabur ke, jenis sombong? Nampak-nampak macam jenis sombong. Pedulikan aja apa Allah kata. Pedulikan apa Nabi kata. Yang penting kita nak apa yang kita nak. Jadi bab kata mengarah, kalau itu sikapnya, mana pergi peribadi hamba yang katanya terasa lemah, terasa nak tunduk dan tak mampu untuk bertentangan dengan ayat Allah. Sebab tak mungkin kita benar daripada Allah. Kekuatan tidak mungkin diperolehi dengan perpecahan. Tak ada. Tak ada. Patutlah kata bersatu. Apa Nabi kata? Nabi ingatkan dengan benda cukup besar. Bukan benda kecil. Dan rupanya soal jamaah ni pada melibatkan apa? Redha tak redha hanya Allah. Baik. Ini bukan benda kecil. Tapi kalau dah macam seolah kita memilih, tak redha pun tak apa dah. Janji kami dapat apa kami seolah gitu. Seolah-olahnya. Sebab apa? Kita terus lepas satu keluar. Satu lagi keluar. Satu lagi keluar. Berapa kerat tinggal ni? Sedar tak kita bahawa kalau kita baca surah Nisa, Allah kata, kamu ni kan, kata Allah, kamu nampak si kafir sebab apa? Kita dengar tak kafir pecah tak? Apa Allah kata? Innal ladzina orang kafir kata Allah, mereka ba'duhum min ba'd. Orang kafir mereka saling kuat menguatkan, sokong menyokong, nampaknya macam pisah tu. Illa taf'al, kalau kamu tak jadi macam mereka yang bersatu. Illa taf'aluhu takun fil ardi wa fasadin kabir, akan berlaku kerosakan besar atas muka bumi. Cukuplah kita jadi kenangan 22 bulan tu kan. Apa rosaknya? Kita macam tak dapat pelajaran, macam tak mengambil iktibar, ibrah daripada apa yang berlaku. Terus pecah. Nak bangga dengan apa? Bangga dengan gagasan masing-masing. Oh ni buat ini, oh ni buat ini. Rupanya apa? Apa dia kata? Inna Allah yarda lakum sadasa wa yakrihu lakum sadasa. Allah redha dengan kamu dengan 3 perkara, dia benci dengan kamu juga dengan 3 perkara. Hadis Bukhari. Fayarda lakum, Allah akan redha dengan kamu. Pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu sembah Allah, kamu taat kepada Allah, patuhi Allah tanpa syirik. Dah sembah Allah, ikut hukum Allah. Dah sembah Allah, hidup cara Allah. Dah sembah Allah, semuanya buat kerana Allah. Itu namanya secara ringkas, ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang kedua macam Allah sebut dalam surah Al-Imran tu. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nabi ulang. Dan hendaklah kamu semuanya berpegang bertali Allah dan jangan bercerai-berai bertali itu. Semuanya kena berada di bawah naungan Islam, naungan bendera Islam, naungan jamaah Islam. Sepatutnya gitu. Takkan tak kenal kan? Takkan tak kenal tu kita akan kenal benda lain, kita cepat kenal kan? Kita kalau bab lain cepat kita kenal kan?
Tentulah tuan-tuan orang JKR kan disusun emblem betul keras dia. Ada tak mana-mana orang JKR tak kenal keras JKR mana pun? Digantung ni bendera bandar raya, bendera Perak, tu ada satu. Tulis apa? JKR. Ada orang tak kenal? Ada tak mana-mana orang JKR tak kenal bendera dia ada? Oh, dia kita. Tuan-tuan ingat tak masa kita suka-suka sekolah dulu kan? Rumah ada berapa jenis? Dah lupa habis dah. La ilaha illallah. Rumah merah, kuning, hijau, biru ada. Ada tak biru? Ada kan? Ini 4 je rumah. Bila you rumah biru, you beli bawah bendera mana? Biru dia kan? Jangan tak hati kan? Bila dipanggil kan? Lari 100 meter. Wakil rumah kuning disebutkan Semai Abah, contohlah kan. Dia perlu tak bendera kat rumah kuning, sini dia letak dekat-dekat dia punya pengumuman kan. Rumah kuning 4 wakil, Semai Abah, Ismail Saad, Ismail Bahrin, bukan betul kan? Tu dia di belakang dia, tak ada syak dah. Tu bendera kita. Heran orang Islam tak kenal bendera dia apa. Tak ada kalut namanya. Sebab saya selalu buat contoh mudah kan. Kalau kita ni agak-agak orang Kelantan, nasi lemak, nasi dagang, nasi ambang, kita ambil mana? Tak ada pula Kelantan sini. Yang tak mengaku aku tampung kan. Nasi lemak, nasi kerabu, nasi ambang, orang Kelantan ambil mana? Kau tak kena mana kena perampok. Dia mau tak makan nasi kerabu ke? Abang benci kerabu. Bohong kamu kan? Tak mungkin orang kata apa? Abang benci kerabu ni. Tak ada. Abang benci nasi daging ni. Tak ada. Melainkan daging tak ada daging. Kita kalau pergi masa tu kan ada gerai besar kan? Gerai besar. Gerai dipanggil gerai Kelantan. Masakan semuanya apa? Ala Kelantan kan? Dengan coluk apa nama dia. Semua ada kan? Daripada yang paling kecil sampai paling besar. Dan bila tengok siapa yang datang, kata-kata siapa? Orang Kelantan lah. Sebab gerai dia. Dengar cakap dah kan? Dengar cakap dah. Lama dah naga sini. Tu orang dia tu kan? Lama dah naga sini. Kau kata apa? Dah 3 tahun dah duduk sininya. Dia. Orang Kelantan kau Perak tu. Takkan ada orang Pahang kata, ni Perak duduk mana? Ni Perak Kampung Gajah ke Perak Kansa ni? Kau gila apa? Kadang-kadang kita heran. Sampai tempat-tempat lain kita cepat kenal. Ini. Sampai tempat jamaah. Siapa nak Islam? Tak tahu. Punya sengal ni kan. Sampai bab Islam tak tahu. Siapa nak buat Islam? Siapa nak berjuang Islam? Kita macam tak kenal. Apa Nabi kata? Alaikum. Nabi kata alaikum ni maknanya apa? Alaikum bermakna wajib. Dari segi kaedah bahasa Arab, alaikum ni bermakna di depan tu ada satu benda namanya wajib wa alaikum. Tapi disenyapkan, itu kaedah dalam bahasa Arab. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna allaha yuhyil qalbayl binuril hikmah kama yuhyil ard bima'il matar atau kama kata. Nabi kata wajib kamu semuanya berada dalam gerombolan para ulama. Kamu kena berada di majlis para ulama, jamaah para ulama. Nabi kata wajib. Dan mendengarkan kata-kata para hukama. Ulama apa dia kata para menasihati ulama Nabi yang akan mengajak kamu supaya gerun kepada Allah, patuh pada Allah, dengar cakap Allah. Hukama beritahu kamu
ni haram, ni halal, ni makruf, ni mungkar, ni dosa, ni pahala. Kalau mereka tak diikut, nak jadi apa kita? Sebab tu hari dosa orang tak heran. Orang tak heran ke dosa pahala. Sebab tu rasuahnya bermarajalela. Penipuan, pengkhianatan dah biasa. Orang tak kisah dosa pahala. Buka baju pun tak apa, walaupun hafal Quran, tak apa, janji. Janji terkenal kan. Buka tudung, buka baju, muncul tak bogil je. Orang tak kisah dosa dah. Ditegur. Ingat tak semalam keluar satu kisah. Tegur dia pakcik ni. Marah dia, siap tengking pakcik ni. Pakcik tegur mudah dia kan. Pakaian teluk tu, tapi tudung tu masih dedah aurat. Tudung apa namanya? Dia kata, kawan dia tegur tak? Oi, marah. Suami kata, pakcik ni isteri saya. Oh, dia punya tengking tu kan. Why? Yang syok apa kata isteri? I bangga lah. Hari ni husband I betul-betul gentleman. Kalau otak kau bangang tak erti apa. I bangga. Suami I hari ni betul-betul gentleman. Dia tengkingnya pakcik tu. Dia kita ni kau boleh jadi macam tu berat. Akhir siapa buat tengking dia? Netizen pula balun dia kata. Orang macam dia belik kan. Dia boleh dapat tu dia bangga. Boleh bangga dia kongsi. Boleh kongsi rupanya apa? Dedahkan aib sendiri. Kebebalan sendiri. Kadang-kadang kita heran. Mana pergi ni? Lepas tu bila bukan ulama' yang didik kita, jadi macam ni. Tadi tuan-tuan baca kisah kan? Seorang ketua pengarah segah ketua operasi migration di KLIA. Dia sergah tengking habis. Dia tengah orang ramai tu. Hebat no dia kan. Kira apa? Tak ada orang jaga VIP punya bilik. Oh, hebat je orang bila dah bergelar VIP ni kan, dia rasa dia tak layan itu kan. Oh. Dia yang boleh layan macam apa? Israel je. Orang VIP bukan kerap datang, jadi orang pun keluar dulu kan, ada panggilan baru dah pergi. Biasa tu kan, tak pelik apa. Oh tak ada VIP yang layan. Lepas tu kata Nabi apa dia, bahkan Quran sebut antara yang paling banyak masuk neraka siapa dia? Yang sombong kan. Kesombongan ni paling banyak mencampakkan manusia dalam neraka. Sebab tu apa kata Nabi? Sikit je. Sebesar zarah kesombongan dah layak masuk. Kan begitu kan? Misqala zarratin min kibrin. Cukup sebesar zarah daripada kesombongan melekat di hati kamu, kamu dah layak dihantar ke neraka. Sebab yang boleh hari sebab dia apa? Allah saja. Sebab dia layak. Kita tak layak. Tapi itulah manusia ini kan. Mana yang ibadah? Quran suruh ni. Nabi suruh ni. Macam tak heran ni. Lepas tu kata Ali karamallahu wajhah, la khaira fi qira'atin. Tidak ada baiknya Quran yang kamu baca. Tak ada faedah. Tidak ada faedah kamu baca Quran bila kata ni apa? La tadabbura fiha. Bila kamu tak mentadabbur isi kandungan. Kita baca kan? Baca. Tapi tak ada tadabbur, tak ada renung kan? Allah suruh apa? Lepas tu kita Qurtubi sebut soal tadabbur, disebut 5 perkara. Dalam kitab beliau Al-Ibadah fil Islam. Dia kata apa? Bila tadabbur kena lalu 5 fasa, 5 bentuk. Pertama baca. Memang orang Islam dia kena baca Quran. Sebab Quran tu hudan lil muttaqin. Kalau kamu nak bertakwa, Quran kena baca. Kerap ke tak kerap terpulang. Tapi kalau kamu terti bahasa, kalau kamu betul-betul Islam, kamu apa? Tak mungkin orang Islam yang rasa betah bila tak bersama Quran. Baca Quran. Yang kedua, faham. Dah baca, faham. Faham maknanya? Dia faham maknanya apa? Kita tahu makna dia. Alhamdulillah, faham makna dah. Yang ketiga, tahu sasaran ayat tu. Sasaran ayat tu ke mana? Di mana ayat ni? Ke mana arah tuju ayat? Macam tadi kan?
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faham? Allah kata jangan pecah belah, jangan bercerai-berai, duduk dan jamaah. Faham dah itu kan? Jadi arahnya apa? Arahnya suruh kita apa? Cari jamaah. Tentu kalau kita tukar ayat itu kepada ayat Melayu, ayat kita nak pergi ke pulau perhentian, kita akan berkumpul di Pulau Tubur contohlah kan. Jauh benar kan Pulau Tubur, Langkawi, macam Terengganu jauh sangat kumpul kan. Contohnya kan. Bila bertolak nanti jangan cerai-berai, nanti susah. Masa itu kan kira dalam bahasa orang muda ada apa? Ada punya apa? Marshal. Nak pastikan grup tu tak pecah. Semua sampai bertolak. Saya ambil cerita sebab ada satu peristiwa, ada seorang yang menceritakan dia nak pergi ke pulau perhentian. Dia kurang tujuh grup lah, 7 grup. Konvoi, belum konvoi. Lepas konvoi, satu kereta pecah tayar dekat LPT. Kat apa gambar. Berhenti tak apa. Oleh kerana kita ada komitmen dengan orang belah sana pula kan. Kami pergi dulu. Yang lain tolong uruskan kereta yang pecah tayar ni. Yang penting jumpa balik di sana. Tak boleh pecah. Yang penting jumpa balik. Akhirnya pakai tayar. Tapi yang itu tuan-tuan tolong cek kan. Dia kata apa? Maklumlah Ustaz, kereta kita ni yang paling tak pernah cek apa? Tayar spare kan. Berapa kap cek angin tayar spare? Cuba angkat tangan. Ada cek angin tayar spare tak angkat? Tak cek. Daripada beli sampailah jual. Tak cek. Angin tak ada. Kontak lah orang LPT punya operator tu. Datang dia kan. Buat cek. Dia pesan pula. Ingat cik tayar spare ni jangan buat lebih 80. Itu apa undang-undang ni, SOP dia. Sebab ni tayar spare. Jangan lebih 80. Lepas tu sampai je ke sana, kedai mana-mana, tolong tukar tayar. Jadi akhirnya nak soal apa? Tak pecah ni. Sampai Terengganu grup yang tinggal tadi yang menjaga ni, sampai. Okay, kata ke grup ni, kami cari kedai dulu. Sampai kedai tayar. Okey, dah sampai kedai tayar. Okey, kami kena uruskan yang lain pula pergi. Ingat lepas ni kan jumpa kat sini. Tak boleh pisah, kena jumpa balik. Gitu kan. Tidak ada namanya perpisahan dalam grup tu. Apatah lagi dalam Islam. Yang kata tak boleh pisah tu Allah. Yang kata tu Rasul. Habis katakan siapa lebih hebat daripada Allah Rasul? Lepas tu kata mengarang, kalau kamu dah reti bahasa hamba, kamu mendahului kalam Allah. Lepas tu kata Qardawi, lepas kamu tahu sesal ayat apa? Lepas yang keempat ni mula kita ramai yang tak tahu apa dia. Kamu tahu tak kamu, ada tak kamu dalam ayat tu? Apa peranan kamu dalam ayat tu? Kamu dalam ayat tu ada ke tak ada? Kalau ada, bentuknya macam mana? Wa'tasimu bihablillah. Kamu individu. Bila individu nak bersatu ke mana? Tentang bila kita main bab lain, bab sukan, bab bola, kita minat bola. Bila minat bola, kena main bola seorang-seorang ke? Ada orang bola seorang? Itu bola sendiri tu orang kan? Yang buat pasal. Bola ni kena ada pasukan. Jadi bila kita rasa nak minat bola, cari tak? Tak, kau nak kena cari. Nak cari pertama siapa? Yang boleh masukkan kita pasukan tu siapa? Pemain bola juga? Tak boleh. Cari siapa? Carilah Tengku Mahkota. Dia boleh masukkan. Pasukan tu dia punya. Dia cari pemimpin dia. Pengurus, coach, itu orang yang kena cari dulu. Alah, dia minat sangat bola ni. Nak main ni, nak main. Kebetulan saya pada ada seorang
kekurangan. Bagian mana? Bagian simpanan. Tak main lah juga kan. Contohlah kan. Lepas tu apa? Saya bukan nak simpan, saya nak main. Iyalah, semua orang kena ikut arahan saya. Walaupun itu bukan namanya, kata orang apa, dah keluar dalam pasukan tapi simpanan lah kan. Kena reda lah kan. Sebab walaupun simpanan tapi dia akan boleh jadi pemain. Kena reda lah. Maknanya apa? Kalau kita ibaratkan kita masuk dalam jamaah Islam, di mana pun kita akan ditentukan tu, biar. Yang penting kita dah ada peranan. Simpanan ke kan? Jaga belakang gol ke? Apa peranan? Pertama, kutip bola. Kutip. Kadang-kadang kita yang ni yang paling kritikal kata Qur'an. Sebab apa? Ramai orang tak tahu dia di mana dalam ayat tu. Dan bagaimana dia nak berfungsi dalam ayat tu. Yang tu ramai tak ambil puan, ramai tak faham. Akhirnya dia rasa macam tak ada apa-apa. Macam tak ada kena-mengena ayat tu dengan dia. Akhirnya dia tergonting-gonting. Sampai Allah tanya apa? Kamu ni nak ke mana? Fa'aina tazhabun? Kamu nak ke mana? Sana tak mau, kemari tak mau, nak ke mana? Macam Nabi kata, hendaklah kamu sentiasa bersama dengan jemaah ni. Dan sebagai hamba Allah yang hidup dengan acuan Allah, maka itulah di antara perkara yang berkaitan dengan ibadah kita, supaya kita tak cap sebagai sombong dan takabur. Akhirnya ia merupakan penyataan daripada perasaan terima kasih dan kesyukuran hamba kepada Tuhannya yang telah menggunakan hidup dan kehidupan serta nikmat-nikmat tidak terhingga banyaknya. Sekarang kalau kita hitung nikmat Allah ni kan, tak mampu. Macam Allah katakan, la tuhsuha. Memang tak mampu kan. Tentang kalau kita ambil kepala ke atas, kepala ke atas, start dengan mulut. Dalam mulut ada apa? Kau tak tahu mulut dah apa berat kan? Gigi. Saya tinggal tuan-tuan kenal Profesor Hamdan kan? Hamdan Adan kan? Bekas presiden apa ni, Fomcard. Dia ada masalah gigi. Kononnya kata orang, Prof, kalau nak elok tanam. Gigi saya tu tak sakit sangat tapi sebab dah macam pecah-pecah sikit kan, makan okey lagi, tapi dah orang kata kau tanam, Prof lagi sedap. Dia pun pergi operation kan. Dia kata celaka Ustaz, celaka dia tu. Memang jauh dari langit dengan bumi, beza dia. Walaupun nampak cantik tapi rasa tak sedap. Tak je tuan-tuan, siapa yang pakai gigi palsu ni? Bila masa ngonyah tak kan nikmat tak pakai gigi palsu ni. Tak sama. Sembang tak sama. Sebab gigi kita ada sentuhan saraf. Palsu ada saraf kan? Gigi, bau gigi. Dan tuan-tuan bayangkan berapa million pula sebab gigi ni. Klinik gigi, doktor gigi, pakar gigi, berapa bilion pula di dalam mulut dia. Belum lidah lagi. Atas lidah ada apa? Atas lidah ada rasa kan. Tahu tak berapa rasa atas lidah? Saya pernah tanya doktor, ada berapa perasa atas lidah? Dia kata apa? Minimum Ustaz 3,000. 3,000 perasa atas lidah. Minimum yang dah dikaji. Dan kita bayangkan Allah tak jadikan lidah kita lambat. Maksudnya apa? Lepas makan sambal belacan, makan timun, rasa sambal lagi. Yang bau gila kan? Lepas makan anggur, makan apple, jadi anggur juga dia. Tak, sebab dia bertukar tu automatik. Masuk anggur, jadi anggur. Masuk apple. Tidak pula nak nunggu. Kalau nak makan apple, kena tunggu 2 jam. Gila kita. Tapi spontan, otomatis dia bertukar. Apple rasa apple. Tak sampai saat masuk pula pisang berangan, rasa pisang berangan. Dia tak rasa apple berangan, tak ada.
Tu canggihnya Allah. Tiba-tiba macam tak sedar je. Lepas tu Allah kata, ya ampun, ni apa hal? Tu baru dalam tu banyak lagi tu sekarang nak sebut apa dia? Puasa. Dan bayang Allah tarik puasa tu. Pernah demam tak? Sihat belaka orang sini kan demam pun tak. Bila demam sedap belaka tak? Makan bihun pahit, makan buah pahit tu. Allah bagi demam baru tu. Terasa hilang nikmat lagi. Itu baru mulut, lidah. Dalam lagi. Ni apa namanya? Peti suara. Tuan-tuan kalau bercakap keluar angin ni apa jadi? Ni peti suara ni agak banyak kalau nak jual berapa nak boleh jual ni. Kalau tuan-tuan hilang bercakap bayangkan. Sedap tak dengar bunyi? Abang sihat tak hari ni? Sedap dengar tak? Tapi kalau tak boleh keluar tu macam mana? Ada nikmat ke? Itu belum lagi sebab apa? Hilang perkataan. Hilang I love you indeed. Hilang dah perkataan tu kan. Agak-agak bila dia cakap kau tahu kan? Sebab tu Allah sebut dalam Quran, bukan aku yang menggunakan lidah kamu. Allah tanya, aku ke siapa bagi lidah ni? Dan kata-kata lagi tak disebutkan. Tak mampu kita sebutkan nilai nikmat lagi kata ni, termasuk yang dalam ni. Yang dengannya Einstein buat bom cukup sebutir sebesar lesung batu, hancur Hiroshima, hancur Nagasaki. Besar mana bom tu? Sekitar besar lesung batu je. Besar kata orang lesung batu budak kecil. Tu hebatnya otak. Tiba-tiba kata dia, Allah, kamu qalilan ma tashkurun. Tak erti juga kamu bersyukur. Batu kata dia berada. Kemuncak ibadahnya apa? Akan terasalah betapa besarnya syukur. Terima kasih ya Allah. Kita pijak bumi, terasa kan? Terasa ya Allah, nikmat ni. Kalau entah berjalan atas rumput, pakai kasut dengan tak pakai kasut, mana nikmat? Jalan atas rumput kan? Dan kita buat apa? Dan kita bersenam kan? Letak kaki atas rumput ni, nikmat ni. Anda boleh tengok kat masjid kalau orang cerita pasal apa, tak macam nak Allah kembalikan balik yang hilang sebagai hadiah pada dia. Kenapa? Barangkali wallahualam kita tak tahu apa amalan dia dengan Allah. Dia usaha-usaha sekadar nak mengabadi-abadi. Itu nikmat yang tak ada turut banding, kata dia. Dia sujud balik tu, dia menangis. Terima kasih ya Allah sebab beri aku balik nikmat sujud ini. Nikmat sujud. Itu kalau kita baca kitab Tawjih Ruqyah, Syekh Al-Biladi apa dia kata? Hanya orang yang reti saja tahu nikmat sujud ini. Satu artikel dalam buku tu bertajuk apa? Kening-kening yang sujud. Allahu Akbar. Hebat mereka rindu kepada sujud. Sebab tu hamba Allah ni kalau ada peluang begitu kan dia tak tinggalkan. Sebab tu kata dia, para fuqaha, di antara masa ataupun ketika yang sentiasa diburu oleh hamba Allah siapa dia? As-sa'atu, saat detik munaji Rabbah. Saat dan detik untuk bermunajat kepada Tuhan. Dan detik itu yang paling hebat pada detik namanya as-salat. Mereka mencari detik ini. Sebab itu bagi mereka solat itu bukan sekadar solat wajib saja, bukan rawatib saja. Solat mutlak mereka lebih banyak pada solat rawatib mereka. Sebab seronok letak dahi depan Allah. Maka manusia yang menunaikan ibadah akan hidup dalam masyarakat sebagai peribadi-peribadi yang luhur, yang mendapat cahaya pimpinan dan petunjuk ilahi. Yang ini kita kekeringan sekarang kan. Orang dalam masyarakat dapat petunjuk pimpinan ilahi. Kerjaya mereka berteraskan ilahi. Itu Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis riwayat oleh Al-Khatib kepada kita apa dia? Nabi kata sebenarnya manusia ni ada dua grup aja, tak ramai, dua grup.
Kerup ini akan mencorakkan kita sama ada celaka atau bahagia. Itu Nabi sebut. Nabi kata apa? An-nasu rajulan. Manusia hakikatnya dua jenis je. Disebut dalam kitab Hasaisul Mujtama'i Islami. Ciri-ciri unggul orang Islam. An-nasu rajulan. Manusia dia kata Nabi dua jenis je. Pertama, birrun taqiyun karimun 'ala Allah. Yang pertama, golongan yang sentiasa melakukan kebaikan, kebajikan. Di mana pun dia berada, dia fikir nak baik macam mana? Ni nak buat tambah baik macam ni, nak bagi lagi jalur, ni nak bagi cantik macam mana? Dia duduk fikir tu je. Macam mana benda boleh jadi baik, dia fikir itu. Macam mana aku nak baik, dia fikir kot tu. Birrun, mentaliti dia, minda yang penuh dengan macam mana nak buat baik. Yang kedua, taqiyun. Jadi bertakwa pada Allah. Cukup jaga bab Allah ni. Apa bab dia? Dua hujung kan? Apa kata daripada ulama? Takwa ada dua hujung. Hujung kanan, taati perintah Allah. Hujung kiri, jauhi larangan Allah. Antara dua hujung inilah mereka bergerak. Apa dia? Sana buat, sini larang. Sini larang, sana buat. Mereka cari peluang-peluang untuk menghidupkan benda ini. Hidup penuh dengan agenda ini. Agenda amal ma'ruf nahi munkar. Taqwa. Lalu apa kata impact dia? Dia kata karimun 'ala Allah. Mereka dimuliakan oleh Allah. Kata mereka di mana-mana pun akan peroleh kemuliaan. Tengok sirah Nabi kita Muhammad SAW kan. Macam mana orang yang bagi orang kafir tak mulia, tapi bila mereka bersama Nabi, mereka mulia. Terbukti kemudian. Yang kedua pada kata Nabi, yang kedua fajirun. Fajirun. Syaqiyun. Hayyinun 'ala Allah Ta'ala. Grup kedua, fajir. Menyeleweng, menipu, khianat, rasuah. Oh. Macam mana patut aku dapat? Macam mana nak dapat? Patut kontrak tu aku dapat. Contohlah kan. Celaka tu dia je. Macam mana nak runtuhkan projek ni? Macam mana nak gagalkan ni? Fajir. Otak dia fikir macam mana nak runtuhkan tu, macam nak jatuhkan dia, macam itu otak dia. Bukan nak nguatkan. Macam kita saksi hari ni kan. Desak ni, kacau itu jenis dia. Apa kata Nabi? Itu rupa mereka syaqiyun, mereka celaka. Wal'ayazubillah. Sikap macam ni berkata menyebabkan mereka celaka. Kemuncaknya hayyinun 'ala Allah. Mereka hina. Muslimin jamaah sekalian, kita tak tahu di mana kita berada. Tapi gambaran Nabi kata, kalau kamu dapat golongan pertama ni, kamu selamat. Kalau kamu golongan kedua ni, kamu celaka. Pilihan di tangan kita. Kita orang awam ni, pilihan di tangan kita. Ingat Nabi kata, yang pertama ni kamu akan dapat kebahagiaan. Kalau manusia pertama ni bersifat taqiyun, kamu berada dalam keadaan kemuliaan. Kalau kamu pilih yang namanya fajir, dah tampak dah kefajiran mereka, dah nampak dah syaqinya. Berarti kalau kita ambil juga, kita pilih kehinaan di sisi Allah SWT. Kerana itu muslimin sekalian, hamba Allah dia biasa mata dia tajam. Sebab itu Allah sebut kerana apa? Sebab itu bila Allah sebut pasal hamba dia, yang baik siapa dia? Allah kata mereka yang hati dia tajam, pemikiran dia jauh. Allah sebut surah Az-Zumar,
Fabashshir ibad. Muhammad, sampaikan berita gembira pada hamba-Ku. Siapa mereka? Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Mereka adalah orang-orang yang kata dia Allah, apabila mereka mendengarkan pandangan, buah fikiran, penjelasan, dapat maklumat, mereka tak ambil terus, mereka buat penapisan, lalu mereka pilih yang terbaik yang dapat mereka terima. Orang sana bercakap, orang sini bercakap, orang utara bercakap, selatan bercakap, orang pulau bercakap, orang hutan bercakap. Dia dengar semua. Akhirnya apa dia? Nak dengar cakap siapa ni? Cakap yang mencetuskan hasanah. Hasanah ni apa? Kita pun tak tahu. Allah beritahu. Sesiapa yang ngajak kamu pada Allah, itulah yang namanya ucapan hasanah. Surah Fussilat. Nak tahu cakap tu baik tak baik, penjelasan tu baik tak baik, kempen tu baik tak baik, Allah kata apa? Waman ahsanu qawlan. Siapakah lebih baik perkataannya, ucapannya, penjelasannya, penerangannya kalau bukan mereka yang da'u ila Allah, yang mengajak kembali pada Allah. Kalau bukan itu jawabnya, itu bukan panggilan yang baik. Dan Allah kata apa? Ulaika alladzina hadahumullah. Merekalah yang bakal dapat hidayah. Dan mereka itulah kata Allah apa? Wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah hamba-Ku yang tajam mata hati, peka perasaan dan jiwa mereka. Moga-moga Allah pilih kita untuk menyertai mereka, insya-Allah. Sekali di tengah hari ini kita sambung pada waktu lain, insya-Allah biiznillah. Tangguh tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.